Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini cikgu akan memperbincangkan taburan kebarangkalian berfokus kepada taburan normal, iaitu bagi kertas SPM 2007, 2008 dan juga 2010. Kita akan mula bagi kertas SPM 2010 terlebih dahulu, di mana diameter bagi buah limau dari sebuah kilang adalah mengikut taburan normal. Di sini ada disebut mengenai taburan normal dengan min 3.2 cm dan sisihan piawai 1.5 cm. Soalan pertama ialah hitung kebarangkalian bahawa sebiji limau yang dipilih secara rawak dari ladang ini mempunyai diameter lebih daripada 3.9 cm. Okey, terlebih dahulu, awak perlu mengenal pasti maklumat apa yang diberi oleh soalan seperti min dan juga sisihan piawai. Min kita akan menggunakan simbol mu, bersamaan 3.2, manakala sisihan piawai kita akan menggunakan simbol sigma 1.5. Seterusnya, kita baca pada soalan tadi, dikenaki mencari kebarangkalian bagi sebiji limau yang lebih. Kalau lebih, kita akan menggunakan simbol lebih besar, lebih besar daripada 3.9. Kita menggunakan tanda tanda lebih besar daripada. Cara penulisannya adalah seperti begini. Simbol P adalah untuk kebarangkalian, manakala X kita berada dalam taburan normal. X lebih besar daripada 3.9. Seterusnya, awak perlu tukar dalam bentuk taburan normal piawai. Di mana awak akan mencarilah skor Z. Di mana 3.9 ni kita akan gunakan tolak dengan min. Tolak dengan min iaitu 3.2 bahagi dengan sisihan piawai. Awak tekan kalkulator, awak akan dapatlah 0.467. Seterusnya, awak dikenaki melukis gambar graf sebegini dan mengesan kedudukan skor Z anda. Bila dia positif, maka kedudukan dia di sebelah kanan. Ini adalah 0.467. Bila simbol kita menggunakan simbol lebih besar daripada, ni, kita perlu ketahui ia adalah lorekan sebelah kanan. Lorekan sebelah kanan. So masa inilah awak akan tekan kalkulator, memilih sama ada nak pilih P, Q ataupun R. Bila sebelah kanan, kita akan menekan huruf R. Iaitu awak akan tekan huruf R. R 0.467. Sebelum ni cikgu dah ajar pun macam mana nak setting kalkulator kan. Maka bila awak dah setting kalkulator pada mode SD, awak akan pilihlah R dalam bracket 0.467. Seterusnya, bila awak tekan sama dengan, awak akan dapatlah jawapannya iaitu 0.1673, iaitu kebarangkalian diameter limau yang lebih daripada 3.9. Cikgu akan terangkan cara yang kedua. Sekiranya cara yang sebentar tadi awak kurang memahami, tetapi kita akan cuba fahamkan cara yang kedua, di mana cikgu akan menggunakan jadual. Di atas jadual, awak perlu letaklah min bersamaan dengan 3.2 dan sisihan piawai bersamaan dengan 1.5. Dalam jadual di bawah ni ada 4 bahagian, di mana
bahagian yang atas sekali kita letakkan untuk X, iaitu taburan normal. Bahagian yang kedua, kotak yang kedua di bawahnya adalah Z, iaitu untuk taburan normal piawai. Bahagian yang ketiga, kita letakkan P. P ni adalah untuk kebarangkalian. Bahagian yang keempat, bilangan. Berkaitan dengan bilangan. Seterusnya, awak baca soalan tadi kan lebih daripada 3.9, maka awak akan guna simbol ni sama juga. Cuma, awak akan tulislah X lebih besar daripada 3.9. Kemudian, untuk masuk ke kotak Z, awak perlu tukar 3.9 itu dengan 3.9 tolak dengan 3.2 bahagi dengan 1.5, iaitu skor Z. Awak berada dalam taburan normal piawai. Kemudian jawapan awak tu kebarangkalian. Soalan kendaki kebarangkalian. Jawapan awak berada di posisi kotak yang nombor 3, iaitu B. Maka dalam kotak P ni awak akan melukis graf. Awak akan melukis graf macam ni. Awak akan tahu mana bahagian yang perlu dilorikkan. Awak perlu tahu tu. Seperti tadilah, sama juga dengan kita tahu dia adalah di sebelah kanan. So, di antara P, Q dengan R, awak perlu ambil R sebab di kanan. So, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapatlah nilai 0.1673. So, jawapan awak hanya berhenti di sini je lah. Sebab kita nak mencari kebarangkalian saja. Yang inilah jawapannya. Soalan yang kedua, iaitu hitungkan D jika 33% daripada limau itu mempunyai diameter kurang. Kurang kita akan menggunakan simbol sebegini. Kurang kita akan guna simbol ini daripada D. Kita gunakan juga jadual. Jadual tadi yang cikgu baru terangkan. Masih juga menggunakan min dan juga sisihan piawai yang sama. Kita akan tulis jugalah atas. Kemudian, maklumat yang pertama, kurang daripada D ni kita akan masukkan dalam kotak yang pertama ni. Kita akan tulis begini. X kurang daripada D. Kemudian 33% ni, awak boleh tukar kepada kebarangkalian sebenarnya. Di mana 33 per dengan 100 awak akan dapat nilai 0.33. 0.33 ni adalah kebarangkalian, maka awak boleh masukkan nilai tersebut dalam kotak yang ketiga. Bila berada dalam kotak ketiga, of course awak kenalah lukis bentuk graf. Sekarang ni graf ada dua kemungkinan, sama ada skor Z berada di sebelah negatif ataupun skor Z berada di sebelah positif. Awak highlight. Kenapa cikgu lorikkan sebelah kiri? Ini sebab kurang daripada ni. Bila kurang daripada ni, kurang daripada, maka kita akan melorikkan di sebelah kiri. Kurang. Kedudukan dia berada kurang. So, di antara negatif dan juga positif, lebih logik. Lebih logik. 0.33 ni kita terima lorikkan yang mana skor Z ni adalah negatif. Yang ini tak logik sebab yang ini adalah untuk lebih daripada 0.5. Dia lebih daripada separuh. Maka ini bukan jawapan yang kita kendaki. Kita akan fokus pada 0.33 yang ini. Kemudian awak dikendaki mencari disebabkan dia dah berada di hujung, awak boleh terus mencari jadual. Mencari nilai yang ini di dalam jadual supaya kita boleh mengesan apakah skor Z yang berada di
Sini. Okey. Okey, dalam jadual taburan awak perlu mencari 0.33. Ya. Banyak nombor dalam ni. Awak perlu mencari 0.33 di sini. Ada banyak nombor. 0.3085, 0.12321. Okey, awak mencari yang dekat dengan 0.3336. Awak tengok 336 dah lajak lebih. Awak tengok sebelum je 0.33. Kat situ ada tepat. Okey, kita ada tepat nombor yang kebarangkalian yang awak ada di situ. Maka awak akan tengok satu baris dengan dia, ya. Iaitu 0.4 dan juga 4. Itulah nombor yang kita perlukan. Okey, yang seterusnya awak pun mengesan nilai skor Z iaitu 0.44. Tetapi awak perlu ingat di mana kedudukannya berada di sebelah kiri. Ini adalah negatif 0.44 sebab dia berada di sebelah kiri. Nilai 0.44 awak dapat dari jadual tadi. Seterusnya awak tengok X dan P. Okey, di tengah-tengahnya adalah Z. Z ni awak perlu tukarlah dari skor X tukar kepada skor Z. Awak akan dapat kat situ lah. D, biarkan simbol D. Sebab D yang kita nak cari. D tolak dengan 3.2 bahagi dengan 1.5. Okey, apa kaitannya dengan negatif 0.44 dengan skor Z tersebut? Adalah sama. Okey, kita boleh keluarkan. Kita keluarkan yang ini. Supaya awak boleh mencari apakah nilai D. D adalah 2.54. Telah pun menjawab soalan tersebut. Seterusnya, kita akan lihat kertas SPM 2007, iaitu satu pemeriksaan kesihatan dijalankan ke atas sekumpulan pekerja. Tekanan darah seorang pekerja adalah mengikut taburan normal. Bila sebut saja taburan normal, awak akan ingat awak akan menggunakan skor X, gambar graf ataupun gambar loceng, di mana awak akan gunakanlah bersedia untuk menggunakan semua perkara yang cikgu sebutkan tadi. Dengan min adalah 130 dan juga sisihan piawai 16. Tekanan darah yang melebihi 150 diklasifikasikan sebagai tekanan darah tinggi. Dia dah tetapkan di situ. Alright. Soalan yang pertama. Seorang pekerja dipilih secara rawak daripada kumpulan tersebut. Cari kebarangkalian bahawa pekerja itu mempunyai tekanan darah antara 114 dan 150. Yang itu cikgu dah highlightkan apa maklumat yang diberi. Kemudian apa soalan kendaki. So, baca soalan, awak perlulah menggariskan ke, highlightkan maklumat-maklumat yang diberi supaya awak tak tertinggal maklumat. Kemudian awak perlu catat untuk min kita akan guna simbol mu. Min 130, sisihan piawai adalah 16. Maka awak akan gunakan jadual. Kita akan guna jadual tadi. Untuk 114 dan juga 150 ni kita akan masuk dalam kotak yang pertama. Kita akan tulis macam tu. Masuk
skor Z, kita masuk dalam skor Z, kita perlu tukar. 114 ni tidak boleh kekal. Awak perlu ubah 114 ni dengan tolakkan dengan min, formula dia di sini. Okey, so formula untuk Z adalah X tolak mu bahagi dengan sigma. Min tolak dengan min bahagi dengan sisihan piawai. Okay, kita akan gunakan simbol ni. Kita akan guna formula ni. Maafkan cikgu, kita akan gunakan formula yang ini. Okey, di mana soalan ni dia akan berhenti pada P tau. Sebab kebarangkalian. Kita akan berhenti pada kedudukan P. Okey, kita akan masuk dalam skor Z, kita akan ubah menjadi macam ni. Simbol X akan berubah menjadi simbol Z, di mana 114 akan berubah menjadi negatif 1, 150 akan berubah menjadi 1.25. Sebab dia dah masuk dalam taburan normal piawai. Maka awak perlu ubah. Perlu ubah. Kemudian, seperti biasa, awak akan lukis graf. Di mana negatif 1, kedudukan dia berada di sebelah kiri. Okey, sini untuk negatif 1. 1.25 adalah positif, maka kita letakkan di sebelah kanan. Kat sini 1.25. Di sinilah kebarangkalian yang dikenaki oleh soalan. Maka bila awak lihat kedudukan dia berada di tengah-tengah, di antara P, Q dengan R dalam setting kalkulator ST, mod ST, awak perlu pilih simbol Q untuk di tengah-tengah. Okey, kedudukan ni berada di tengah-tengah, maka awak akan pilih Q untuk meneruskan, untuk terus mencari kebarangkalian yang berada di tengah-tengah. Untuk kebarangkalian sebelah sini, awak akan tekan Q negatif 1. Untuk di sebelah kanan, awak akan tekan Q 1.25. Awak akan dapatlah nilai yang terpapar tersebut. Sebelah kiri 0.34134, di sebelah kanan 0.39435. Okey, awak perlu tambahkan nilai tersebut dan jawapan awak adalah 0.7357. Berikan jawapan kepada 4 angka berti. Sekurang-kurangnya 4 angka berti. Kalau awak nak bagi lebih pun boleh. Okey, soalan yang kedua. Didapati bahawa 132 orang pekerja mempunyai tekanan darah tinggi. Cari jumlah pekerja dalam kumpulan itu. Sekarang ni ada satu maklumat di atas yang perlu awak kenal pasti, di mana tekanan darah tinggi yang melebihi 150 diklasifikasikan sebagai tekanan darah tinggi. Situ maklumat itu akan kita gunakan untuk soalan yang kedua ni. Okey, so kita akan tulis min adalah 130, sistem piawai adalah 16 dan jadual. Jadual ni untuk permulaan awak guna jadual dulu. Okey, kemudian untuk 150 ni kita akan masukkan ke dalam kotak yang pertama. Disebabkan dia melebihi, kita akan gunakan simbol ini. Kita akan guna simbol itu. Dia melebihi, so X lebih besar daripada 150. Okey, untuk 132 ni kita akan maklumat ini dia akan diletakkan di tempat bilangan sebenarnya. Okey, so kita kena mengisi ruang Z dan ruang P. Kita perlu mengisi ruang Z dan ruang P. Di mana ruang Z kita perlu tukar skor Z, iaitu Z lebih besar daripada 1.25. Bila masuk di ruang P, kita akan melukis graf. Di mana bila skor Z dia adalah positif, ini adalah skor Z dia positif.
Kita akan letakkan tiang itu di sini. Okey, ini adalah 1.25. Okey, lebih besar. So, kita perlu melorikkan di sebelah kanan. Okey, di antara P, Q dengan R, kita perlu ambil R. Right. Untuk sebelah kanan. Okey, awak akan tekan kalkulator. Awak akan dapat nilai 0.1056. Ini adalah kebarangkalian bagi pekerja yang mempunyai tekanan darah tinggi. Ini adalah kebarangkalian dia. Okey, awak perlu tahu kebarangkalian ini. Okey, apa kaitan kebarangkalian dengan 132 ni adalah yang ini. Dia nak cari jumlah pekerja keseluruhan. Bila jumlah pekerja keseluruhannya, jumlah pekerja darab dengan kebarangkalian, awak akan dapat nilai bilangan pekerja yang mempunyai darah tinggi. Macam ni. N darab P, awak akan dapat 132. Itu kaitannya dengan kebarangkalian. So, awak akan masukkan nilai P. So, awak akan dapatlah. Awak ubah nilai P. Nilai P tersebut. Awak akan dapat nilai N adalah 1250 bilangan jumlah pekerja dalam kumpulan itu. Ini adalah jawapan yang dikendaki oleh soalan. Okey, kali ini kita akan teruskan dengan soalan SPM 2008 mengenai mangga. Okey, jisim mangga-mangga dari sebuah kebun adalah mengikut taburan nombor. Lihat di situ taburan nombor dia dengan min 300 dan sisihan piawai 80. Okey. Soalannya adalah cari kebarangkalian bahawa sebiji mangga yang dipilih secara rawak dari kebun ini berjisim melebihi 168. Okey, so awak perlu kenal pasti maklumat je dulu. Okey, masa awak baca tu awak highlight ataupun gariskan maklumat tersebut. Macam ni. Okey, melebihi 168. Lepas tu awak cubalah yang mana simbol yang boleh awak tulis simbol, awak tulis simbol, bentuk simbol macam ni. Awak akan gunakan dalam penulisan sebegini. Ya. Kemudian awak tulis min dalam simbol min, iaitu 300. Sisihan piawai dalam simbol sigma. Okey, 80. Untuk permulaan awak biasakan guna jadual. Bagi yang lemah awak boleh biasakan gunakan jadual ini. Ada 4 kolom, 4 bahagian. X, Z, P, bil. Untuk yang X awak boleh masukkan ini. Awak akan masukkan ini. So, penulisannya macam ni lah nanti. X lebih besar daripada 168. Okey. So, soalan ni kata cari kebarangkalian. Kebarangkalian ni dia akan berhenti di bahagian P. P ni adalah untuk kebarangkalian. Okey. So, masuk dalam skor Z. Akan ubahlah 168 tu akan berubah menjadi negatif 1.65. Yang kita tulis X tadi kan, yang kita tulis X, kita boleh terus ubah jadi Z. Yang 168 kita ubah menjadi negatif 1.65. Simbol tidak akan berubah. Simbol masih sama menggunakan simbol itu. Seterusnya pada bahagian P kita akan melukis graf. Okey, awak
tengok kalau negatif, kita akan lukis tiang tu berada di sebelah kiri. Ini adalah negatif 1.65. Okey, lebih besar. Simbol lebih besar ni adalah lorekan kanan. Lorekan di sebelah kanan. Dari tiang tersebut, lorekan dia di sebelah kanan. Z dia lebih besar, maka kita lorek sebelah kanan. Okey, dalam mod SD, pada kalkulator awak dah standby dengan mod SD. Okey, di antara P, Q dengan R, lorekan di sebelah kanan, awak akan memilih R, sebelah kanan. So, awak akan tekan simbol R, pilih R, tekan negatif 1.65. So, bila tekan sama dengan, awak akan dapatlah nilai 0.9505. Okey, bila awak lihat keadaan lorekan yang cikgu lorekkan ini, awak tengok dia melebihi separuh. Bermaksud dia melebihi daripada 0.5. Maka bila tengok kalkulator awak, pada paparan kalkulator, awak dah dapat nilai 0.9505 pun turut melebihi 0.5. So, logik lah di situ. Kita boleh lihat kat situ, dia adalah logik. Okey, mungkin di kalangan awak tertanya-tanya, kita dah sampai ni, ini adalah jawapannya. Mungkin di kalangan awak tertanya-tanya, macam mana cikgu nak tulis jalan kerjanya? Jalan kerjanya, awak tak perlu risau. Awak hanya perlu tulis P saja. Tengok dari awal kan awak tulis. So, P X lebih besar daripada 168 adalah sama dengan P. Okey, tengok skor Z pula. Skor Z lebih besar daripada negatif 1.65. Terus awak letak jawapannya. Dah cukup. Ini jawapan yang dikendaki oleh soalan. Awak akan dapat markah di situ. Okey, soalan yang seterusnya. Satu sampel rawa 500 biji mangga dipilih. Hitung bilangan mangga dari sampel ini yang mempunyai GC melebihi 168. So, kita boleh guna lagi. Kita boleh guna lagi jawapan yang awak tinggalkan tadi. Di mana kita stop tadi 0.9505. Sebab dia punya X melebihi 168. So, kita masih boleh guna yang ini. Okey, 500 biji ni, biji mangga ni kita boleh masukkan di ruang yang terakhir, bilangan. Okey, di mana N dia adalah 500, P dia adalah 0.9505. Untuk mencari nilai bilangan mangga yang melebihi, yang GC-nya melebihi 168, awak hanya perlu darabkan sahaja. Awak akan lihat di paparan kalkulator awak 475.25. Okey, secara logiknya, biji mangga kita tidak menerima perpuluhan di belakang. Okey, pada tahun SPM tahun ini, dia memberi dua jawapan. Sama ada kalau diberi dalam 475 diterima, awak bagi 476 pun diterima. Kebetulan masa SPM berapa ni? SPM 2008 ni, diterima dua-dua jawapan ni. So, awak tulislah jawapan akhir nombor bulat. Okey. Okey, soalan yang seterusnya, yang B2. Okey, diberi bahawa 435 biji mangga dari sampel ini mempunyai GC melebihi M gram. Okey, cari nilai M. Okey, di sini kita perlu faham 435 ni berada di bilangan. Dan
500 pun kita akan gunakan dalam bilangan. Okey, lihat di sini. Kenapa cikgu guna X lebih besar daripada M? Dia melebihi. Melebihi M gram. Yang melebihi M gram ni kita akan masukkan di sini. X melebihi M. Dan 435 ni kita akan gunakan di kolom yang keempat. Awak tengok situ. Jauh perjalanannya. Okey. Okey, kita akan mulakan di bilangan. N adalah 500. P kita tidak mengetahuinya. Maka N darab P adalah 435. N darab P, bilangan keseluruhan darab dengan kebarangkalian, awak akan dapatlah 435 ni. So bila awak faham dari segi ni, maka nilai P ni awak boleh cari. Masukkan nilai N, awak akan dapat P ni adalah 0.87. Okey. Bila dah dapat nilai P ni, maka perkara yang seterusnya awak perlu melorek graf. Okey, satu lagi kaedah yang cikgu akan tunjukkan dan memang boleh membantu awak. Awak lihat ini. Awak lihat ini simbol ni. Lebih besar ni. Awak tengok bucunya berada di sini. Okey, bila bucu berada di sini sebelah kanan, maka awak akan mulakan lorekan tersebut di sebelah kanan. Awak tengok 0.87 ni adalah melebihi 0.5. So sepatutnya kalau kat sini 0.5, okey, separuh daripada bahagian ni adalah 0.5. 0.87 akan melepasi bahagian separuh tu. Ini adalah lorekan bagi 0.87. Tengok skor Z dia adalah negatif. Awak akan dapat nilai skor Z dia berada di tempat yang negatif. Okey. So selepas itu awak lihat amount 0.87 ni kita tak boleh baca pada jadual. Sebab dia bukan hujung. Dia bukan jenis yang hujung. Kalau hujung yang cikgu maksudkan adalah yang berada di sini. Di sini yang tempat yang tidak berlorek ni kita boleh nyatakan dia adalah hujung. Di mana awak perlu tolakkan 1 tolak dengan 0.87, awak akan dapat nilai dia 0.13. 0.13 ni lah yang boleh baca pada graf awak nanti. Pada baca graf taburan tu kan, awak cari 0.13 untuk mengesan skor Z. Okay, masuk saja dalam jadual kebarangkalian. Awak tengok hujung. Kat sini pun nama dia hujung. So awak cari 0.13. Dalam banyak-banyak ni awak carilah 0.13. Okey. Bila awak lihat di situ, kita ada 0.1292. Tak boleh terima sebab dia kurang daripada 0.13. Lepas tu depannya kita lihat 0.1314. Yang ini kita boleh ambil sebab dia melebihi daripada 0.13. Kita boleh ambil yang itu. Okey, di mana awak lihat di posisi 1.1. Kemudian awak dapat mengesan nombor 2. Nombor 2. Okey, lihat 0.13. 0.1314 dengan 0 yang kita nak cari itu. Okey, kat sini kita perlu tolakkan dengan 14. Tengok satu baris dengan dia. Okey, kita tengok satu baris. Ada nombor 14 di situ. Kita ambil nombor 7. So jawapan skor Z yang boleh kita tengok di jadual adalah 1.127. Okey, bila awak dah baca baca pada jadual tadi adalah 1.127.
Tetapi awak perlu ingat, yang itu berada di kawasan negatif, di sebelah kiri. Maka awak bolehlah tulis skor Z dia adalah negatif 1.127. Okey, apa kaitannya dengan M? M tu pun kita perlu ubah yang ini kita perlu tukarkan dalam skor Z. Biarkan dengan simbol M. M tolak 300 bahagi dengan 80. Kaitannya dia adalah sama. Yang ini. Kita boleh keluarkan dia. Okey, macam ni. So, awak boleh ubah suai M tu. Okey, pemudahkan M. Awak akan dapatlah nilai M adalah 209.84. Okey, kenapa cikgu tak bundarkan menjadi nombor bulat? Kerana gram. Okey. Gram tak perlu. Tak perlu kita bundarkan menjadi nombor bulat. Gram kita boleh ambil 2 tempat perpuluhan. Ataupun 4 angka berti. Ya. Kat sini 5 angka berti kan. Tapi manakah dia gram, kita boleh mengesan sampai 2 tempat perpuluhan. Okey, ini jawapan yang dapat dikesan. Cikgu telah pun menerangkan bagaimana untuk menjawab soalan taburan nombor bagi SPM 2007, 2008 dan juga 2010. Okey, diharap semua murid dapat memahami penerangan cikgu kali ini. Okey, kita akan berjumpa minggu depan dalam pembelajaran kita dalam tajuk yang seterusnya.